nobody know nothing? Did nobody see nothing? To have a pop quiz worth 150 points. How funny is that? 5, 4, 3, 2. Who did it? Hey, go sit down somewhere. Let me put your hands on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Selamat Pagi Cikgu edisi bulan ni, kita akan bincangkan tentang topik bagaimana nak menangani pelajar nakal. Seperti yang kita acap kali dengar, kita sekarang dalam digital era ni, dalam zaman anak-anak PKP ni, kita akan kerap dengar kes pelajar tidak hormat guru. Antaranya seperti kes-kes yang berlaku secara langsung ataupun direct, seperti pelajar mentertawakan guru, pelajar prank guru, pelajar menghamburkan kata-kata kesat terhadap guru, ataupun secara indirect seperti mengutuk guru di media sosial secara senyap-senyap. Jadi sebagai guru, bagaimana kita nak bereaksi apabila berhadapan dengan situasi seperti ini? Ada kalanya kita akan jadi caught off guard. Kita rasa macam tercetusnya perasaan kecewa, sedih, marah yang tak terkawal dan ada kalanya sampai tahap menangis dan hilang punca. Jadi untuk pelajar nakal, mereka akan rasa situasi ini memuaskan bagi mereka dan mungkin akan mendorong mereka untuk ulang lagi melakukan perkara-perkara seperti ini. Manakala bagi pelajar yang tak terlibat dengan situasi itu tetapi mereka menyaksikan guru mereka ditertawakan oleh pelajar lain dan kemudian hilang punca, mereka mungkin akan mempersoalkan credibility ataupun integriti guru tu. Kenapa guru aku tak boleh berlaku tenang dan bagaimana guru aku mampu untuk menenangkan pelajar-pelajar lain kalau dia sendiri hilang punca bila dia aniaya seperti itu. Jadi sebagai guru, kita nak tahu bagaimana kita nak bereaksi secara profesional dan kita kena ingat bahawa tak semua pelajar adalah nakal dan tidak semua guru menjadi mangsa pelajar nakal. Jadi kemahiran mendidik ni akan melibatkan kemahiran memahami dan memanipulasi situasi. Jadi antara cara yang kita boleh lakukan untuk mengawal diri, yang pertama, bertenang. Kita sebagai guru kena berfikir secara rasional apa tindakan yang terbaik yang boleh dilakukan pada masa itu dan kita kena make sure untuk tetapkan prioriti kita bahawa sesi pembelajaran tetap perlu diteruskan dan itu adalah fokus utama kita sebagai guru. Yang kedua, mengawal bicara. Kita perlu elak daripada menghamburkan kata-kata kesat atau kata-kata yang kurang menyenangkan yang boleh mengurangkan integriti kita sebagai guru. Yang ketiga, mengawal perbuatan. Elakkan daripada terus menghukum dengan keras. Fikir secara rasional apakah tindakan yang terbaik yang boleh dilakukan pada waktu itu. Dan yang terakhir, bincangkan dengan pihak otoriti. Jika kes-kes kecil, boleh berjumpa dengan guru kaunseling untuk dapatkan pendapat mereka dan apa yang bersesuaian dengan pelajar tersebut. Tetapi sekiranya kes tersebut adalah kes besar, boleh berbincang dengan pihak atasan sekolah untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi menyelesaikan permasalahan. Seterusnya, untuk cara mengawal murid. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang murid. Bagi pelajar yang nakal, pasti ada faktor atau punca kenapa mereka melakukan perkara sedemikian. Jadi kita wajar untuk mengetahui dulu bagaimana, apa masalah pelajar murid tu di rumah atau isu-isu yang berlaku yang menyebabkan mereka melakukan perkara sedemikian dan cuba untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Yang kedua, kita perlu mengubah suai kaedah pembelajaran supaya pelajar-pelajar akan dirangsang untuk enjoy atau bersemangat untuk berada dalam sesi pembelajaran itu dan bukannya perasaan bosan yang akhirnya menyebabkan mereka rasa nak lakukan perkara-perkara yang tidak sesuai untuk mereka, tidak berfaedah untuk mereka seperti prank guru sebentar tadi. Yang ketiga, menerapkan nilai murni. Dalam kelas, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru-guru boleh menerapkan nilai murni secara langsung ataupun tidak langsung supaya pelajar sentiasa diingatkan atau di-remind bahawa nilai murni ini berguna dalam hidup mereka dan mereka perlu praktikkan dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, terangkan akibat daripada tindakan mereka. Contohnya, bila ada pelajar melakukan perkara yang nakal atau perkara yang mengguris hati guru, kita tak boleh nak hukum pelajar tu on the spot. Jadi, kita akan tangguhkan kepada hari kemudian setelah melakukan perbincangan sebaiknya dengan pelajar tersebut. Tetapi, akan ada pelajar lain yang menyaksikan situasi tersebut dan mula mempersoalkan kenapa pelajar ni buat benda jahat tapi tak dihukum. Jadi, kita sebagai guru perlu menerangkan kepada pelajar-pelajar lain bahawa terdapat akibat daripada tindakan guru atau tindakan nakal mereka
dan tiada sesiapa pun dibenarkan untuk melakukan perkara tersebut. Jadi bila pelajar dah dapat clarification, bila pelajar dah tahu apa akibat atau consequences daripada perbuatan mereka ini, mereka akan tahu benda ini salah dan pelajar ini akan dihukum pada hari kemudian walaupun tidak di hadapan mereka. Jadi kesimpulannya, kita sebagai guru perlu sedar bahawa kita adalah role model kepada para pelajar kita. Dan dalam kelas, kita adalah satu-satunya orang dewasa dalam kelas tu. Jadi kita perlulah menjadi manusia yang paling tenang dan paling rasional dalam menilai sesuatu perkara. Yang kedua, kita perlu mengekalkan integriti kita sebagai guru dan elak daripada melakukan perkara yang boleh menyebabkan pelajar kurang rasa hormat kepada kita. Jadi kita perlu ingat bahawa guru bertanggungjawab untuk membina hubungan baik ataupun membina repo dengan para pelajar mengikut kesesuaian dan cuba fahami mereka sebaiknya. Itu sahaja untuk Selamat Pagi Cikgu.